Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahwa polis tidak boleh sewenang-wenangnya menghentikan individu untuk memeriksa telepon bimbit mereka tanpa alasan yang sah. Menurut beliau, tindakan seperti ini haruslah berlandaskan undang-undang dan dalam ruang lingkup peraturan yang ditetapkan. Isu ini menimbulkan kebimbangan awam terhadap potensi salah guna kuasa, terutama sekali dengan kehadiran teknologi modern yang menyimpan pelbagai data pribadi. Saifuddin menjelaskan bahwa polis hanya boleh melakukan pemeriksaan terhadap telepon bimbit seseorang jika terdapat maklumat risikan yang jelas menunjukkan individu tersebut terlibat dalam aktiviti jenayah. Katanya, ini bukan soal sembarangan individu diminta menyerahkan telepon bimbit mereka. Polis perlu mempunyai asas yang kukuh untuk bertindak. Dalam konteks ini, Saifuddin menekankan bahwa rakyat perlu sadar akan hak mereka dan digalakkan untuk membuat laporan polis sekiranya mereka merasakan telepon bimbit mereka diperiksa tanpa alasan yang kukuh. Setiap bulan, terdapat 395.000 laporan polis dibuat. Orang ramai tidak perlu teragak-agak untuk membuat laporan jika merasakan hak mereka dicabuli, tambah beliau. Kenyataan ini dikeluarkan selepas Ketua Polis Negara Razarudin Hussain menyatakan bahwa polis boleh memeriksa telepon bimbit seseorang jika mereka mengesyaki jenayah telah dilakukan. Menurut Razarudin, pegawai polis yang berpangkat inspektur atau lebih tinggi mempunyai kuasa untuk memeriksa telepon bimbit berdasarkan Kanun Prosedur Jenayah dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kenyataan ini telah menimbulkan perdebatan hangat di kalangan pelbagai pihak, termasuklah Badan Hak Asasi Manusia dan kumpulan peguam. Lawyers for Liberty ataupun LFL dengan lantang mengkritik kenyataan Razarudin, menyifatkannya sebagai tidak sah dari segi undang-undang dan satu ancaman terhadap kebebasan sivil. Menurut LFL, pemeriksaan telepon bimbit hanya boleh dilakukan sekiranya terdapat siasatan atau carian yang sah dan bukannya dilakukan secara rawang. Pandangan ini turut dikongsi oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) yang menyifatkan kenyataan Ketua Polis Negara sebagai membimbangkan. Suhakam menyeru kerajaan untuk memberi penjelasan lanjut mengenai isu ini bagi memastikan tidak berlaku salah tafsir atau salah guna kuasa oleh pihak berkuasa. Dalam respons kepada isu ini, Saifuddin menegaskan bahwa beliau akan mengarahkan Ketua Polis Negara untuk berbincang dengan Suhakam bagi menjelaskan skop sebenar kuasa polis dalam perkara ini. Penting bagi Suhakam untuk memahami skop tugas polis dan membantu mendidik orang awam tentang perkara ini, kata beliau. Saifuddin turut menekankan bahwa terdapat keperluan untuk mencapai keseimbangan antara keselamatan dan hak asasi manusia. Beliau memberi contoh situasi di mana maklumat risikan menunjukkan seseorang mungkin menjadi ancaman keselamatan, tetapi undang-undang sedia ada tidak membenarkan pemeriksaan peranti mereka. Kadangkala maklumat risikan menunjukkan seseorang mungkin menjadi ancaman keselamatan, tetapi undang-undang tidak membenarkan kita bertindak. Oleh itu, perlu ada peruntukan undang-undang khusus untuk menangani situasi ini, jelas Saifuddin. Bagaimanapun, cadangan untuk memperkenalkan undang-undang baru juga menimbulkan persoalan. Adakah ini akan memberi kuasa yang terlalu luas kepada pihak polis? Bagaimana pula jaminan bahwa undang-undang ini tidak akan digunakan untuk menekan individu tertentu atau menjadi alat politik? Ini adalah persoalan yang perlu diperhalusi dengan teliti. Dalam pada itu, rakyat Malaysia perlu dididik tentang hak mereka di bawah undang-undang sedia ada. Sebagai contoh, ramai yang tidak sedar bahwa mereka boleh menolak untuk menyerahkan telepon bimbit kepada polis sekiranya tidak diberikan alasan yang jelas atau tidak terdapat waran. Kesadaran ini amat penting untuk memastikan hak asasi rakyat tidak dilanggar. Persoalan seterusnya adalah bagaimanakah rakyat harus bertindak sekiranya hak mereka dicabuli.
Saifuddin menyarankan agar laporan polis dibuat, tetapi sejauh mana laporan ini akan memberikan hasil? Adakah terdapat mekanisme pemantauan untuk memastikan tindakan diambil terhadap pegawai yang menyalahgunakan kuasa? Dalam era di mana teknologi memainkan peranan besar dalam kehidupan seharian, telepon bimbit bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga menyimpan data pribadi yang sensitif seperti maklumat keuangan, gambar pribadi, dan message pribadi. Oleh itu, tindakan memeriksa telepon bimbit tanpa alasan yang kukuh bukan saja melanggar hak pribadi tetapi juga menimbulkan risiko kebocoran data. Selain itu, isu ini turut menimbulkan persoalan tentang integriti pihak berkuasa. Adakah kuasa yang diberikan kepada polis akan digunakan dengan berhemah atau sebaliknya disalahgunakan untuk menekan individu tertentu? Dalam sejarah penguatkuasaan undang-undang di Malaysia, terdapat beberapa case yang menunjukkan bagaimana kuasa boleh disalahgunakan. Oleh itu, adalah penting untuk mewujudkan mekanisme pemantauan yang ketat bagi memastikan pihak berkuasa bertindak mengikut undang-undang. Isu ini juga menonjolkan perlunya perbincangan yang lebih mendalam tentang keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu. Walaupun keselamatan adalah keutamaan, ia tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengorbankan hak asasi manusia. Sebaliknya, pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif diperlukan untuk menangani isu ini. Ini termasuk melibatkan berbagai pihak berkepentingan seperti peguam, badan bukan kerajaan, dan wakil masyarakat dalam proses penggubalan undang-undang baharu. Apakah pendapat Anda semua tentang isu ini? Adakah hak Anda sebagai rakyat Malaysia dilindungi dengan baik? Atau adakah ruang untuk salah guna kuasa masih lagi wujud? Tinggalkan komen Anda di bawah, ulaskan komen Anda, dan mari kita bincangkan topik ini secara lebih mendalam. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini Current Sphere MY. Sekian saja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua karena terus bersama-sama kami.